Dialah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul mursalin sallallahu wasallamuhu alaihi wa alaihim ajma'in, amma ba'd. Yang saya kasihi pengacara majlis, yang berusaha pengurusi masjid, yang saya kasihi Tuan Imam, ahli jawatan kuasa Masjid Taman Bandar Senawang, tuan-tuan sedang hadirin yang dikasihi rahmati Allah. Walaupun kita masih lagi dalam proses pemulihan COVID-19, jadi tuan-tuan masih dapat diberi peluang untuk hadir. Saya sepatut malam esok berada di Masjid Kem Sungai Besi, tapi oleh kerana PKPB saya dibatalkan program di Selangor dan juga di Kuala Lumpur. Jadi esok terpaksalah terus balik ke Pulau Pinang. Dan semalam, 2 hari lepas saya berada di Melaka, Kem Terendak Melaka, Negeri Sembilan. Alhamdulillah masih lagi dalam keadaan boleh kita buat kuliah lah, boleh semayang berjamaah. Di Selangor hanya 6 orang, 8 orang saja. Jadi tuan-tuan syukur banyak-banyak tuan-tuan. Tuan-tuan yang dikasihi rahmati Allah, kita malam ni nak bicarakan satu tajuk, Muhammad rahmatan lil alamin. Nabi Muhammad SAW ni rahmat sekalian alam. Allah sebut dalam surah Al-Anbiya, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak kami utuskan Muhammad ni, Muhammad rahmat sekalian alam. Kenapa kita disebut sebagai Nabi Muhammad ni rahmat? Kerana kita ini bila Nabi Muhammad, kita jamin syurga Allah Subhanahu wa taala. Bila kita mati esok, kita jamin syurga kerana umat Nabi Muhammad SAW. Tapi bukan saja nak jamin syurga, yang penting kita dapat syafaat Nabi SAW. Yang paling seronok lagi kalau kita dapat minum daripada air telaga Kausar daripada tangan Nabi SAW. Sebab tu kita buat sambutan Maulidur Rasul SAW. Kita ni jangan kita buat sambutan Nabi, Maulud Nabi ni hanya ingat Nabi waktu tertentu. Bila Maulud Nabi ingat Nabi, Ma'al Hijrah ingat Nabi kan. Bila Isra' Mi'raj baru ingat Nabi. Sebenarnya tuan-tuan, Nabi ni hebat. Sebab tu orang barat namanya Michael Hart, dia kata the influential person in the history, orang yang paling pengaruh di dalam sejarah, dia ni bukan Islam, tapi dia kata Muhammad among the marvelous people in the world, orang yang paling hebat dalam dunia ni, Nabi Muhammad. Kita kalau umat Nabi Muhammad kita tak bangga tuan-tuan, Nabi Muhammad SAW rugi kita. Sebab tu kita buat sambutan Maulid Nabi ni bukan kerana satu tarikh tertentu, tapi kita ingat Nabi ni selalu. Sebab apa? Sebab Nabi Muhammad SAW nama dia pun hebat dah. Nama Nabi Muhammad ni Muhammad, yang pada ketika itu tak ada nama lagi nama Muhammad. Abu Talib, Abdul Muttalib, nama Luai, nama Ka'ab, nama Hamzah, nama Abu Bakar, Abu Quhafah dan sebagainya. Muhammad tak ada lagi. Tiba-tiba bila lahirnya Nabi, hebat tak hebat, ketika Abdul Muttalib, datuk Nabi, duduk dalam Kaabah, tiba-tiba terdengar suara Muhammad. Muhammad ni maksud dia terpuji. Muhammad. Kita kalau nama Muhammad dekat Taman Senawang ni, anda Senawang, kita panggil apa? Mat. Duk panggil pakcik Mat. Mat dalam bahasa Arab maksud dia mati. Kita duk panggil pakcik Mat tu, pakcik tu umur tak panjang, darah tinggi, kecil manis, lemah jantung. Kita duk doa dia mati. Pakcik Mat, Mat tu mati. Sebut elok-elok kalau nama Muhammad, Muhammad terpuji. Ya, Muhammadun illa rasul disebut dalam Quran dan ada surah Muhammad. Kalau nama Muhammad, Muhammad. Kan Nabi Muhammad, Muhammad ada gelaran dia. An-Nur, Muhammad An-Nur, Muhammad Al-Hadi, huda dia petunjuk. Muhammad Al-Mustafa, ada gelaran dia. Muhammad Al-Amin. Kita kalau Muhammad Amin, Mak Amin. Kalau Muhammad Nur, Mak Nur. Pelik kita ni kan. Saya pernah dulu mengaji bahasa Arab. Ada seorang Arab tu bila masuk, namanya Muhammad apa, kami panggil Muhammad. Arab tu tanya, ismuke, nama apa? Muhammad. Arab tu tepuk dahi. Tuan-tuan tahu Muhammad maksud apa? Muhammad maksud dia, ma tu tidak, mat tu mati. Muhammad tak mati-mati. Ya kau tuan-tuan. Sebab tu kena sebut elok-elok bahasa Arab ni. Ada seorang tu nama Muhammad Laldin. Muhammad Laldin. Kami panggil Mat Ladin. Kita biasa orang Melayu kan, ringkas. Mat Ladin. Mat Ladin dalam bahasa Arab, Arab tu tanya, ismuke Mat Ladin. Arab tu
tepuk kepala tuan-tuan. Mat ladin maksudnya mat tu mati, la tak ada, din agama, mati tak ada agama. Jaga tuan-tuan, bagi nama elok. Kita nama Muhammad, sebut Muhammad, terpuji. Kita nama Yusuf, sebut Yusuf. Kita sebut Cok, kan? Tak tahulah orang Negeri Sembilan Cok juga kan. Kalau nama Hasan, Chan. Hasan ni baik. Kalau Ahsan tersangat baik, isim tafdhil. Kalau Khairi baik, Akhyar tersangat baik. Sebut elok Khairi, Khairi. Kalau Khairi tak ada makna. Kalau nama Hussein, Cien. Kalau nama Ismail, Ma'in. Ma'in dalam bahasa Arab sengit. Tu baca Ma'in tu sengit, tuan-tuan. Makna tu tak betul, tuan-tuan. Nama Muhammad, sebut elok Muhammad. Nama itu agung dah, hebat dah. Yang tak ada lagi ketika jahiliah pada ketika itu disebut Muhammad. Dan Nabi Muhammad ni orang boleh kenal salah silah dia sampai kepada Nabi Adam, sampai kepada Nabi Ibrahim tak ada khilaf. Muhammad bin Abdullah, Abdullah bin Abdul Muttalib, Abdul Muttalib bin Hashim, Hashim bin Abdul Manaf, Abdul Manaf bin Qusay, Qusay bin Kilab, Kilab bin Murrah, Murrah bin Ka'ab, Ka'ab bin Luay, Luay bin Fihr, Fihr bin Ghalib, Ghalib bin Malik, Malik bin Nudar, Nudar bin Kinanah, Kinanah bin Khuzaimah, Khuzaimah bin Mudrikah, Mudrikah bin Ilyas, Ilyas bin Mudar, Mudar bin Nizar, Nizar bin Ma'ad, Ma'ad bin Adnan, Adnan bin Ismail, Ismail bin Ibrahim alaihi wassalatu wassalam. Boleh ingat tu. Dah sampai dekat Ibrahim tak ada khilaf. Daripada Ibrahim sampai Nabi Adam ada pandangan yang berbeza. Tengok, Nabi Muhammad ni orang tahu salah silah dia. Kita tahu tak? Saya ingat namanya. Abdullah Khairi bin Haji Harun, Haji Harun Haji Syafi'i, Haji Syafi'i bin Haji Awang Muhammad, Haji Awang Muhammad bin Haji Ishaq, Haji Ishaq bin Tok Mengketi, Tok Mengketi bin Bijot. Ni Siam ni, Siam. Perut hijau ke biru aku pun tak tahu. Siam ni, Siam. Sampai kat sini saya pun tak ingat. Ni tuan-tuan, rupanya Zijot ni adalah raja daripada Naratiwat. Saya keturunan raja, tapi raja yang lari. Oh, nak kata maluan lari, tuan-tuan, ada lari. Dia lari daripada Siam, nak dibunuh. Lalu datang ke Padang Serai, bermukim di situ, di nama Wat, dekat Wat situ. Itu ada Wat, Wat Siam. Alhamdulillah, nenek saya lepas tu masuk Islam, nama Abdul Rahman. Dia pergi haji, nama Haji Abdul Rahman. Masuk Islam. Kalau lah nenek saya tak masuk Islam, agak-agak nama saya apa dah? Bukan Abdullah Khairi, Songsak Perdik. Adik-beradik Bongsak Posana, haduk bimbit intern. Tapi kerana hidayah Allah Nabi Muhammad, nenek saya masuk Islam, nama Abdul Rahman. Maka nama saya Abdullah Khairi. Kalau nenek saya tak masuk Islam, hari ni saya bukan pakai jubah, bukan pakai kupiah, tahu pakai apa? Pakai yang warna oranye tu. Pusing, lepas tu ada 3 line. Tok Sami, tuan-tuan. Tapi kerana hidayah Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nenek saya masuk Islam. Alhamdulillah. Seronok saya, tuan-tuan. Tak tahulah penghujung hayat saya kalau tak masuk Islam macam mana. Sebab tu untungnya Nabi Muhammad. Tuan-tuan, kalau tak bangga lagi tak tahulah. Nabi Muhammad ni, tuan-tuan, bangga tak bangga, dia dah tak ada dah. Kita orang Melayu, orang Islam sayang ikut waktu masa tertentu. Tapi para sahabat sayang Nabi berbeza. Mereka bila sebut Muhammad, berlinang air mata, menangis. Kerana apa? Hidayah yang Tuhan bagi dekat mereka tu melalui Nabi Muhammad. Tuan-tuan tengok, ada seorang sahabat, nama apa? Sayyidina Bilal. Walaupun kisah ini ada orang pertikai, tapi sahabat menceritakan sahabat, bukan daripada Nabi. Sahabat mencerita sahabat, kisah sahabat. Sayyidina Bilal, bila Nabi Muhammad meninggal, dia muazzin Nabi. Kalau tuan-tuan nak dengar, Bilal yang azan muazzin di Madinah memang ambil sanad daripada Bilal bin Rabah. Azan tu, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sedap tak? Tengok siapa azan. Yang tu ambil sanad daripada Bilal bin Rabah. Kalau tu tengok Madinah dengan Mekah, azan dia berbeza. Sebab di Mekah Abdullah bin Maktum, dia ada beza. Tapi di Madinah Bilal bin Rabah. Ketika Nabi meninggal, dia tak azan dah. Sehingga kan Sayyidina Abu Bakar kata, Bilal naik azan, aku bukan muazzin kamu, aku muazzin Rasulullah. Tu tuan-tuan. Sebab apa?
cinta pada Nabi, sehingga kan tuan-tuan dia pindah duduk di Damsyik. Kuburnya ada di Damsyik, di Syria. Saya sempatlah menziarahi tuan-tuan Bilal bin Rabah dan juga keturunan daripada Muawiyah bin Abi Sufyan sebelum Damsyik kacau bilau. Sempat lagi tuan-tuan pergi ziarah. Lepas tu mereka bergaduh, hancur habis. Kubur para sahabat hancur habis tuan-tuan. Kalau tuan-tuan tengok Muawiyah, kubur dia orang bubuh sampah dekat kubur dia. Muawiyah bin Abi Sufyan, dia antara seorang sahabat Nabi yang banyak merawi hadis. Paling sedih tuan-tuan, umur kepada Zainab, iaitu cicit Nabi SAW. Allah, sedih tuan-tuan. Sebab di sana pahaman Syiah yang dipimpin oleh Bashar al-Assad, teruk sana tuan-tuan. Bila duduk di sana, dikatakan zaman Saidina Umar Al-Khattab, setengah riwayat kata, ketika mana zaman Saidina Umar, Bilal tak pernah balik sebab dia rindu Nabi. Satu hari Bilal bermimpi jumpa dengan Nabi. Nabi kata apa dekat Bilal? Wahai Bilal, lama kamu tak balik dekut jumpa aku. Kamu tak rindu aku kah? Sebab kita pergi ziarah di Madinah, kita bagi salam, Nabi kata, sesiapa yang menziarah aku ketika aku meninggal, kemudian dia menyampaikan salam, aku jawab salam dia seperti mana aku hidup. Sebab tu tuan-tuan, masa hidup kita ni, pergilah tuan-tuan. Sekali pun jadilah kalau boleh pergi umrah. Sekarang nak pergi pun susah dah. Saya ni yang bulan 3 baru ni 250 orang tak boleh terbang ni. Yang daftar tak boleh terbang ni, tak tahulah macam mana bila boleh terbang. Dah daftar, dah siap visa, dah siap tiket, semua dah bayar, hotel dah bayar, tak boleh terbang. Seminggu lagi terus PKP. Tuan-tuan bayang dah, kita ni setiap tahun 6-7 kali, tiba-tiba tahun lepas sekali aja pergi. Rindu Nabi ni. Saya duk pergi ni tuan-tuan bukan 10 kali, puluhan kali. Tapi duduk makam Nabi, bila angkat tangan ni, sahabat saya pergi sekali lah, dia audio kuliah duk record kan, angkat tangan ni menangis tuan-tuan. Setiap kali pergi menangis. Sebab apa? Sayang Nabi. Bilal ni tuan-tuan, bila dia rindu macam tu, dia balik tuan-tuan sampai di Madinah, dikatakan waktu zuhur. Sebab tu tuan-tuan kena ingat, kenapa Nabi SAW dia sebut zuhur, waktu zuhur? Sebab zahar al-fatat fil barri wal bahr, zahar al-Islam. Zahar ini tersebarnya Islam, disebut zahar. Zahar ni kenapa? Ketika Nabi Isra' Mi'raj, Nabi sampai adalah waktu subuh. Sembahyang yang pertama yang Nabi tunai berjamaah ialah waktu zuhur. Waktu zuhur. Sebab tu tuan-tuan, ketika sampai waktu zuhur, Sayyidina Umar tengok Bilal, seronok dia. Dia pun jumpa, wahai Bilal, lama tak dengar suara engkau. Naiklah. Kalau tuan-tuan pergi Madinah, tuan-tuan akan tengok min baiti ila mimbari, daripada rumahku ke mimbar Nabi. Bukan macam ni, mimbar Nabi tu dia macam tu. Rumah ke mimbar Nabi ialah raudatun min riyadil jannah. Itulah raudah tu. Sekarang ni dulu kapet warna hijau, sekarang semua hijau sama ya. Ni, kalau tuan-tuan tengok daripada mimbar ke belakang lebih kurang 2 tiang, itulah pelantar Bilal bin Rabah, pelantar muazzin. Sampai sekarang muazzin semua atas tu. Ketika mana sampai tuan-tuan Bilal waktu zuhur, Umar kata, Bilal naiklah atas tu azan. Apa kata Bilal? Aku bukan muazzin kamu, aku muazzin Rasulullah, aku tak nak. Bilal, lama tak dengar suara, naiklah. Tak nak. Tiba-tiba datang 2 cucu Nabi, Al-Hasan dan Al-Husin. Disebut Al-Hasan, Al-Husin. Kalau tuan-tuan nak tahu baca sirah, Hasan ni daripada pusat ni sampai ke atas sebiji macam Nabi. Tangan dia, muka dia, bentuk dia macam Nabi. Tuan-tuan, Husin pula daripada pusat sampai ke bawah, cara jalan, lenggok dia sebiji macam Nabi. Pegang sebelah Hasan, sebelah Husin. Dia pegang tangan Bilal. Pakcik Bilal, azanlah, lama tak dengar suara. Dia tengok Hasan, berlinang air matanya. Kerana apa? Kerana muka Hasan macam muka Nabi. Dia teringat nostalgia. Kita bila sebut Muhammad Rasulullah, tak ada apa, sebab perasaan tak ada. Cinta Nabi macam mana kita nak bangun di hadapan esok di padang mahsyar nak dapat syafaat Nabi. Ni bila tengok Hasan, pakcik azanah. Dia tengok Hasan, dia ingat macam Nabi suruh. Dia tengok Husain macam Nabi. Sebab daripada pusat ke bawah dia naik. Dia kata apa? Wahai Umar, kalau yang suruh ini kamu, aku tak. Tapi yang suruh ini Hasan, aku nampak macam Nabi suruh. Maka dia naik.
Dia naik dia azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Penduduk Madinah ni dengar suara Bilal lari. Lari masuk dalam masjid. Sebab apa? Nostalgia. Semua tengok Bilal, air mata berlinang. Sebab apa? Rindu Nabi. Kita maulud Nabi buat tak rasa apa tuan-tuan, tak ada. Hati tak ada cinta Nabi, tak ada kasih Nabi. Tu pun datang juga tuan-tuan. Alhamdulillah lah, ada juga perasaan tu kan. Terus lagi, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Penduduk Madinah menangis. Yang paling kuat menangis siapa? Umar Al-Khattab. Umar Al-Khattab digelar 3 gelaran. Pertama Al-Faruq, yang membezakan di antara baik salah. Kalau benda tu tak betul, Umar orang paling hebat. Yang kedua apa? Syahid mihrab. Oh, dia mati dalam mihrab Nabi SAW. Yang ketiga disebut sebagai Al-Faruq, syahid mihrab. Allah masuk Rasulullah Muhammad, lupa dah. Satu lagi lupa, saya ingat lagi saya sebut. 3 gelaran ni lah. Umar ni bila tengok-tengok, dia paling menangis sebab dia ada lurah air mata ni. Ni nampak ni. Saidina Umar menangis sampai nampak lurah air mata. Kita tak ada lurah air mata. Makcik lurah air mata juga, menangis kerana tengok gambar Hindustan. Itu beza kita. Ni nampak lurah air mata ni. Saidina Umar menangis teresak-esak sampai basah janggut. Kerana apa? Ingat nostalgia dengan Nabi. Kemudian bila sambung, asyhadu an la ilaha illallah. Penduduk Madinah menangis. Bila relax ya, Umar menangis. Dia sambung lagi, asyhadu an la ilaha illallah. Semua menangis. Bila nak sebut Muhammad, bila senyap. Kemudian dia sambung, asyhadu anna Muhammad. Tak sempat sebut Muhammad, Bilal menggigil, menggeletar tubuh dia, terus jatuh pingsan. Pingsan tuan-tuan. Umar naik, Bilal bangun, habiskan. Bilal pun bangun, asyhadu anna Muhammad. Menggigil dia, pingsan semula. Umar, Bilal, habiskan. Dia bangun-bangun, dia kata apa kat Bilal? Dekat Umar, macam mana aku nak habiskan wahai Amin Mukminin? Ketika aku sebut Muhammad, aku nampak Nabi Muhammad keluar daripada rumahnya, masuk ke dalam Raudah, seperti mana menanti aku untuk salat. Aku rindu Rasulullah. Dia kata. Allah. Kita sebut Muhammad tak ada apa tuan-tuan, sebab roh cinta tak ada. Sebab kita tak ada perasaan tu. Ni sayang Nabi macam tu, nak sebut Muhammad tak boleh. Kita sebut Muhammad tak ada apa, roh tak ada. Tu pun alhamdulillah Masjid Taman Bandar Tenawang ni buat juga Maulid Nabi. Walau keadaan tu PKP buat juga tuan-tuan. Saya nak tanya betul-betul lah, betul ke tuan-tuan ni ahli qaryah Taman Bandar Senawang? Cuba angkat tangan tengok. Siapa orang luar? Orang luar ramai lagi, haram jadah sungguh. Orang dalam tak datang. Orang dalam kena Covid, habis mati habis apa? Kita buat ni bukan apa tuan-tuan, nak lahir cinta Nabi SAW. Kalau tak buat, tak ada perasaan kita tuan-tuan. Itu sahabat nama Bilal bin Rabah. Tuan-tuan tengok seorang sahabat lagi nama apa? Saya sebut. Namanya Ukasyah bin Malik. Riwayat ni ada yang khilaf, tapi Ukasyah ni sahabat mencerita sahabat. Ukasyah bin Malik ni tuan-tuan, diceritakan ketika Nabi di penghujung hayat dia, Nabi sebut, siapa di kalangan aku, di kalangan kamu yang masa hidup aku pernah hina aku. Siapa masa hidup aku pernah cerca aku. Siapa pernah hidup aku pernah pukul aku. Siapa pernah masa hidup aku pernah buat tak elok kat dia, balas aku. Tuan-tuan tengok, sahabat ni bangun, nama Ukasyah bin Malik. Ya Rasulullah, dalam satu peperangan, dia sebut peperangan Uhud, engkau pernah pukul kuda engkau, tapi bukan engkau pukul kuda engkau, yang kau pukul ialah badan aku nak balas semula ya Rasulullah. Siapa yang bangun? Abu Bakar. Wahai Ukasyah, ini Rasulullah, kalau kau nak pukul Rasulullah, pukul aku paling dekat dengan Rasulullah. Apa kata Nabi? Wahai Abu Bakar, engkau ke tepi, ini urusan aku dengan Ukasyah. Lalu dia kata apa? Wahai Ukasyah, wahai Ali, pergi ambil rotan, cabuk yang aku pukul
kuda aku. Ali balik tuan-tuan pergi ambil. Rumah Nabi ni kalau tuan-tuan nak tahu, dengan masjid 50 meter ya, situ ke situ aja, dekat ya. Bila sampai di rumah nak ambil tu, dia minta dekat Fatimah Az-Zahrah. Fatimah kata nak buat apa? Ukasyah nak pukul Nabi, sebab Nabi pernah pukul Ukasyah. Meluru ni Fatimah. Wahai Ukasyah, kalau kau nak pukul Rasulullah, kau pukul aku. Aku anak Rasulullah. Pukul aku, pukul aku. Nabi kata apa? Wahai Fatimah, engkau ke tepi. Ini urusan aku dengan Ukasyah. Lalu diberi. Apa kata Ukasyah? Ya Rasulullah, ketika kau pukul aku di bawah. Kau turun ya Rasulullah. Nabi duduk di tempat yang tinggi sikit lah. Nabi turun. Bangun Sayyidina Umar. Sampai hati engkau Ukasyah. Ini Rasulullah ni. Kalau kita macam mana? Tombok terus. Ini Rasulullah ni. Kalau kau nak pukul, pukul aku. Kata Umar Al-Khattab. Apa kata Nabi? Umar, engkau tepi, ni urusan aku dengan Ukasyah. Tak puas hati lagi. Wahai Rasulullah, ketika kau pukul aku, bukan aku saja di bawah. Aku tak pakai baju ya Rasulullah. Tanggalkan baju engkau. Tanggal baju. Umar berdesing telinga. Ukasyah, ini Rasulullah. Kalau kau nak pukul Rasulullah, pukul aku. Aku sanggup jadikan tubuhku ni sebagai galang ganti. Apa kata Nabi? Wahai Umar, ini urusan aku dengan Ukasyah. Engkau ke tepi. Nabi pun tanggal redaknya. Nabi pun buka. Ketika buka tuan-tuan, Ukasyah meluru, bukan pukul tuan-tuan. Rupanya di belakang ni, Nabi ni di antara dua belikat ada satu tanda sebesar ini. Tanda itu ialah Khatamun Nabiyyin, tanda akhir zaman. Setengah ulama kata, Anas kata berbulu tanda tu, mengikut sahabat yang tengok. Ada riwayat kata ada tulisan, ada yang nampak macam daging yang tumbuh, mengikut pandangan sahabat yang tengok. Kalau tengok Anas, dia kata berbulu. Apabila nampak tanda tu, Ukasyah buat apa? Dia pergi tuan-tuan, dia meluru, dia peluk Nabi ni, dia cium tanda tu sepuas-puasnya. Bila dia cium, Nabi kata apa? Barang siapa yang kulitnya bertemu dengan kulitku, Allah akan haramkan kulitnya daripada api neraka Allah. Tuan-tuan nak cari kulit Nabi tak ada dah, bang. Nak cari muka Nabi pun tak pernah tengok saya pun. Tu yang kita buat maulid Nabi ni, supaya sebut ingat Nabi. Bila ingat Nabi, kita harap kita bangun esok, kita dapat syafaat Nabi tuan-tuan. Paling sonok bila dapat syafaat. Tuan-tuan tahu tak macam mana nak dapat syafaat? Orang yang rindu Nabi mengalir air matanya. Pernah tuan-tuan, kalau tuan-tuan baca dalam Sahih Bukhari, kita akan bangun di padang mahsyar esok. Cerita sikit. Kita akan bangun di padang mahsyar. Ketika kita bangun, mengikut amalan kita. Ada yang kepala ke bawah, ada yang kaki ke atas, ada yang berjalan dengan lutut, ada yang berjalan dengan perut terburai, mengikut amalan kita. Sebab tu apa amalan yang kita buat nak terlepas daripada padang mahsyar. Bila bangun tuan-tuan, dikatakan daripada bangun sampai kepada Nabi Adam, jarak perjalanan nak sampai Nabi Adam untuk minta, ya Nabi Allah, isfa' lana bi badril hisab. Minta syafaat mula hisab kan. Bukan minta nak cepatkan nak masuk syurga, minta bagi cepat hisab, tak tahan dah sebab matahari sejengkal. Ni mendidih otak ni. Mengikut amalan kita. Nak sampai kata ulama daripada bangun sampai Nabi Adam, nak minta syafaat cepat hisab 3000 tahun akhirat. Tuan-tuan bayang tengok, 3000 tahun tu, al-yawmu fil akhirah al-fasanah fi dunia. Satu hari akhirat 1000 tahun dunia. Cuba tuan-tuan bayang 3000 tahun akhirat, berapa juta tahun dunia nak sampai kepada Nabi Adam. Bila sampai kita pada ketika itu, daripada umat Nabi Adam sampai umat akhir zaman, kita jumpa ya Nabi Allah, khalaqahu min yadahu. Allah jadikan kamu daripada tangannya. Isfa' lana, bagi syafaat dekat kami. Bi badril hisab, mula hisab. Minta mula ya abang pakcik. Bukan minta masuk syurga, minta mula, tak tahan dah panas ni. Apa kata Nabi Adam? Nafsi, nafsi. Hampa-hampa, aku. Nabi Adam tak boleh tolong. Sedangkan Nabi Adam ni tuan-tuan, yang tak ada mak dan ayah, Allah jadikan daripada tangannya. Khalaqahu min yadahu. Tapi Nabi Adam tak boleh tolong. Nabi Adam tuan-tuan dikeluar daripada syurga, dia tak tengok langit selama 100 tahun. Tak tengok langit. Sehinggalah Allah ampun dosa dia. Dan Nabi Adam ketika dia tak tengok langit tu, dia tak angkat kepala, dia malu. Apa doa dia? Tuan-tuan hafallah doa ni. Selepas solat kita doa selalulah.
Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ini doa Nabi Adam ni. 100 tahun Nabi Adam panjang umurnya 1000 tahun. Panjang. Dia tak angkat kepala ni 100 tahun sehingga Allah terima, baru dia angkat tangan. Dahsyat Nabi Adam. Tu pun dia kata apa? Nafsi, nafsi, tak boleh tolong. Saya nak tanya dalam masjid ni, ada tak nama Adam? Adam ni lagi tak boleh tolong. Kan? Masjid pun kadang-kadang nampak, kadang tak nampak. Nabi Adam kata apa? Izhabu ila Nuh. Ni, bangun ketika mahsyar sampai Nabi Adam 3000 tahun. Daripada Adam, izhabu ila Nuh. 3000 tahun pula. 6000 tahun. Macam mana amalan kita bang? Semayang pun tak khusyuk kita. Kan? Puasa kita pun tak banyak. Kan? Sedekah kita pun kurang. Macam mana kita nak masuk syurga? Kita harap sangat syafaat Nabi SAW. Sebab tu kita buat maulud Nabi ni, tuan-tuan. Alhamdulillah jawatan kuasa masjid buat. Seronok, tuan-tuan. Pahala cukup besar kepada ahli jawatan kuasa ni. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang memudahkan program untuk ilmu, Allah mudah dia masuk syurga. Tu yang jawatan kuasa tu. Tuan-tuan, malam ni sepatutnya saya di tempat lain. Tapi jawatan kuasa kata apa? Tak apa, bawa ustaz datang sini. Ni ad-hoc terkejut. Sebenarnya dari tempat lain kat mana tu. Dia orang bawa saya ke sini. Sebab tempat tu tak berani nak buat. Jadi bawa ke sini, alhamdulillah. Pahala besar kepada jawatan kuasa ni, alhamdulillah. Sebab apa? Nak dapat syafaat Nabi. Bayang tuan-tuan kalau duduk macam ni, tiba-tiba Nabi datang tolak pintu. Bercahaya muka dia. Ana Muhammad Rasulullah. Tuan-tuan nak jumpa saya kan jumpa Nabi. Tuan-tuan tinggal saya, tuan-tuan tinggal saya. Nak dapat syafaat Nabi. Ni tuan-tuan, ni nak sampai ni 6000 tahun. Izhabu ila Nuh. Sampai kat Nabi Nuh, ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, isfa' lana, bagi syafaat dekat kami di badril hisab, mula hisabnya, minta mula. Nabi Nuh kata apa? Ni 6000 tahun akhirat dah. Nabi Nuh kata nafsi nafsi, kamu aku tak boleh tolong. Nabi Nuh pun tak boleh tolong, sedangkan dia menolong umat dia masa ketika itu untuk buat safinah, buat kapal. Dalam tu dia tolong binatang, macam-macam makhluk. Tapi ketika di padang mahsyar, Nabi Nuh tak boleh tolong. Saya nak tanya, ni dalam ni masjid Qaryah ni, ada tak nama Nuh? Angkat tangan tengok. Nuh ni lagi tak boleh tolong. Ni Nabi Nuh ni tak boleh tolong ni. Nabi Nuh kata apa? Izhabu ila Ibrahim. Dia suruh pergi kat Nabi Ibrahim. Dibangun Nabi Adam 3000 tahun dah. Nabi Adam, Nabi Nuh 3000 tahun dah. 6000 tahun. Nabi Nuh, Nabi Ibrahim 9000 tahun. Bang, macam mana amalan kita? Renung bang. 60 dah umur kita. 50 dah tuan-tuan. Bagaimana amalan kita bang? Kecuali kalau kita dapat syafaat Nabi. Ni 9000 tahun sampai dekat Nabi Ibrahim. Kita puji dulu. Semua puji. Ya Nabi Allah, anta qalilur rahman. Qalil ni ialah paling dekat dengan Allah. Qalil. Kalau sadiqi, kawan aku. Kalau sahibi, kawan juga. Kalau qalil ni macam ni nya, tangan pegang, cakap. Paling dekat. Isfa' lana bi badril hisab. Bagi syafaat mula hisab. Apa kata Nabi Ibrahim? Nafsi, nafsi, kamu, aku, tak boleh tolong juga Nabi Ibrahim. Ada tak dalam masjid nama Ibrahim? Tak ada lagi lah boleh tolong kita, tuan-tuan. Ni Nabi Ibrahim ni, dia kata apa? Izhabu ila Musa. Pergi kat Musa pula. Berapa dah? Ibrahim, Musa. 3000 tahun. 12000 tahun akhirat. Sampai kat Nabi Musa, ya Nabi Allah, anta kalamur rahman. Kamu bercakap dengan Allah, kalam. Kan Nabi Musa kalamur rahman. Isfa' lana, bagi syafaat kat kami bi badril hisab, mula hisab. Minta mula ya, bukan masuk syurga. Apa kata Nabi Nuh? Apa kata Nabi Musa? Nafsi, aku, kamu. Izhabu ila Isa. 15000 tahun pula. Ringkas cerita. Sampai kat Nabi Isa, ya Nabi Allah, qalaqahu laisal ab, dijadikan kamu tak ada bapa. Isfa' lana, bagi syafaat kat kami. Apa kata Nabi Isa? Nafsi, aku, kamu. Izhabu ila khatamun nabiyyin. Pergi kamu kepada Nabi akhir zaman, Muhammad Rasulullah. Nabi Isa kata macam tu. Berapa tuan-tuan? 15 campur 3, 18000 tahun. Ketika itu Nabi sedang sujud di hadapan Allah.
Ya Nabi Allah, Ya Habib Allah, Ya macam-macam kita puji. Isfa' lana bi badal hisab, bagi syafaat kepada kami mula hisab. Tuan-tuan, Nabi angkat kepala. Nabi tengok-tengok, Nabi kata apa? Ummati, 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 ini umatku. Macam mana Nabi tahu? Kerana anggota wuduk yang kita ambil ketika solat bercahaya. Sebab tu kalau masa hidup tuan-tuan dalam masjid ni, alhamdulillah semua solat ni yang luar tu, yang tak datang pada malam ni, mereka kadang-kadang solat pun tidak, tambah-tambah PKP pula. Jumaat PKP, tak datang-datang tuan-tuan, dah 6 bulan dah. Ada kan yang tak datang terus buat dah. Ni tuan-tuan ni alhamdulillah dah, ni yang selalu datang, ni yang tak datang. Ni orang yang ambil wuduk tu min athari sujud, bercahaya ni anggota sujud. Sebab tu kalau kita ambil wuduk, anggota wuduk dia ada bagi lebih. Dan tuan-tuan kena ingat, bila ambil wuduk untuk dapat khusyuk solat, wuduk bagi sempurna. Sempurna macam mana? Saya cerita sebelum saya sambung cerita ni. Saya pernah tuan-tuan duduk di satu negara Arab. Saya ambil wuduk ni, ambil wuduk nak solat duha dalam masjid. Usalli sunnatan duha. Allah, Syekh Arab ni datang tebuk. Ya akhi, terkejut. Limadha ya Syekh ta'khul wuduk maratan ukhra, pergi ambil wuduk sekali lagi. Saya dalam hati, kenapa dia tegur saya ni? Saya pun ambil wuduk. Dia tunggu saya, dia tengok saya. Bila tengok, kita buat perlahan-lahan lah. Biasalah manusia bila tengok kan, buat lambat-lambat. Apa semua dah habis semua, usalli, dia tepuk sekali lagi maratan ukhra, pergi ambil sekali lagi. Saya dalam hati, ku tombok cuma orang tua ni. Kita bengang kan, 2 kali dah. Ambil, dia tengok. Saya pun buat lambat-lambat. Mungkin air tak kena aku, cepat sangat, lambat sikit. Lambat, dah habis semua. Usalli sunnatan duha. Dia tepuk sekali lagi. Muka merah dia. Ta'khul wuduk maratan ukhra, pergi ambil wuduk sekali lagi. Saya kata, ya Allah, limadha ya Syekh? Tak, wuduk. Saya pun ambil, dia tunggu. Ketika saya basuh tangan tuan-tuan, Syekh tu bisik kat telinga, ya akhi tad'u ila Allah, doalah kamu kepada Allah. Doa apa? Allahumma a'ti kitabi yamini, bagilah suratan amalan tangan kananku ya Allah. Dia bisik pelan-pelan, menangis saya. Tuan-tuan ambil wuduk ada doa tak? Rokok ada rokok. Tengah ambil wuduk minta rokok. Tu pun rasa ni jamin syurga. Ni ambil wuduk tu, Allahumma a'tini kitabi yamini, bagi suratan amalan tangan kananku ya Allah. Menangis saya. Saya tak pernah doa macam tu. Kalau tuan-tuan tak boleh bahasa Arab, Melayu, ya Allah bagilah suratan amalan tangan kananku ya Allah. Doa. Bila basuh belah kiri, wa a'udzubika an tu'tiya kitabi shimali, jangan kau bagi suratan amalan tangan kiriku ya Allah. Menangis saya. Allahu akbar. Ketika saya basuh, kan basuh muka, ambil yang wajib lah. Saya basuh muka tu, dia bisik kat telinga saya, Allahumma bayyiz wajhi binurika yawma tabyaddu wujuh awliyaika wa la tusawwij wajhi bizulumatika yawma tasjaddu wujuh a'daika. Allahumma bayyiz wajhi binurika, ya Allah kau putihkan mukaku seperti mana putih ataupun bercahaya akan aulia-auliamu, dan jangan kau gelapkan mukaku seperti mana kau gelapkan muka akan musuh-musuhmu. Setok tu dia bisik kat telinga, menangis saya. Air mata bercampur dengan air wuduk, menangis saya tuan-tuan. Ni kita basuh muka dah tak? Oh, ini siapa ceramah? Ustaz Abdul Khairi, terkah. Duk basuh muka, duk terkah saya dah. Ni basuh muka dengan doa. Tak boleh doa Arab, Melayu. Ya Allah, kau putihkan mukaku seperti mana putihnya cahaya akan aulia-auliamu, dan jangan kau gelapkan mukaku seperti mana kau gelapkan muka musuh-musuhmu. Basuh muka. Basuh kepala ni, Allahumma faqihni fid din wa 'allimni ta'wil waj'alni min ibadikas salihin. Ini doa apa? Doa yang Nabi baca kepada Abdullah bin Abbas. Allahumma faqihni fid din, ya Allah bagi aku faham agama ya Allah, faham Al-Quran, jadi aku jadi orang yang soleh ya Allah. Saya basuh kepala ni, menangis saya. Ketika basuh kaki, Allahumma sabbit qadami ala siratikal mustaqim, ya Allah tetap tapak kaki aku atas titik sirat ya Allah. Habis-habis menangis saya tengok tak ada dah Syekh ni. Saya pun usalli sunnatan duha. Allah, ya Allah sedapnya solat aku. Kerana apa? Wuduk. Bang, nak sempurna solat, jaga wuduk elok-elok.
Wuduk dia tuan-tuan ambil, Nabi kata hadza ummati, itu umatku. Bercahaya tuan-tuan, bercahaya. Bila bercahaya, Nabi patah balik, Nabi sujud selama 3,000 tahun. 3,000 tahun, dah 3,000 tahun. 18 campur 3 berapa? 21,000 tahun. Bang, bagaimana amalan kita pakcik bang? Nak menghadapi saat yang dahsyat ni. Bila sujud, baru Allah kata, ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, irfa' ra'saka, angkat kepala. Was'al tu'tah washfa' tu syafa'. Tanya, aku bagi syafaat. 21,000 tahun. Baru Nabi angkat kepala. Nabi kata apa? Kalau saya, ya Allah, bagi aku masuk syurga. Ya Allah, lama dah aku berdakwah ni. Ceramah ni 26 tahun dah tuan-tuan. Umur saya bukan muda, 52 dah tuan-tuan. Ada 2 orang cucu, 3 menantu. Ada 3 lagi kosong. Siapa sanggup sila. Syarat apa Quran. Ada seorang pakcik saya ceramah kat Johor, Tok Bilal. Saya boleh tak? Gigi satu dia minta, saya boleh. Saya kata, pakcik, saya hafal Quran juga. Dia kata, dia tak boleh, tak boleh. Bagi mudah-mudah sikit kan. Ni alhamdulillah tuan-tuan, Masya Allah. Ketika mana tuan-tuan, kalau saya, ya Allah bagi aku masuk syurga. Tapi Nabi dia tak kata macam tu. Dia kata apa? Ummati, 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 ya Allah, bagilah umatku, umatku, ya Allah. Ingat Nabi kat kita. Tuan-tuan, kita ingat Nabi, Maulid Nabi ya. Ma'al hijrah, Isra' Mi'raj. Allah, tuan-tuan. Ummati, ummati, umatku, umatku. Allah kata apa? Man kana fi qalbihi misqala sya'ir minal iman fa akhriju minan nar. Barang siapa di kalangan umat kamu ada sebesar gandum iman, masuk syurga. Lalu mereka yang ada iman sebesar gandum masuk syurga dengan izin Allah, kerana Nabi Muhammad SAW. Saya nak tanya tuan-tuan yang duduk dalam masjid ni, siapa yang yakin dia ada sebesar biji gandum iman? Bangun, pergi balik, jamin syurga dah. Kalau rasa tak yakin, duduk-duduk dengar ceramah saya sampai habis. Boleh no? Saya ceramah sampai pukul berapa ni? Saya boleh ceramah sampai pukul 2. Tuan-tuan boleh tunggu? Tuan-tuan boleh tunggu, tuan-tuan tunggu. Aku nak balik. Kita tak boleh lama-lama kan, sebab Covid no. Agak-agak patutlah. Tak larat, saya pun tiyah. Boleh tuan-tuan tuan-tuan nak kencing, tuan-tuan pergilah, sejuk-sejuk ni kan. Ni tuan-tuan tengok tu. Bila dah masuk tuan-tuan, Nabi tak masuk lagi. Nabi patah balik, Nabi sujud lagi selama 3,000 tahun lagi. 24,000 tahun. Allah kata irfa' ra'saka, angkat kepala. Was'al tu'tah washfa' tu syafa'. Tanya aku bagi syafaat. Kalau saya, ya Allah, bagi isteriku masuk syurga, ya Allah. Aku tetap 52 tahun, tetap satu. Orang lain dah menikah 4 dah. Aku satu. Bukan takut bini menggerunkan. Ya Allah, bagi bini aku masuk syurga, ya Allah, susah senang bersama. Aku datang, dia setrika baju, jadual dia atur, isteriku, ya Allah, isteriku, dan anak-anakku, ya Allah, menantuku, bagi mereka masuk syurga dan keluarga aku. Kalau saya, kalau tuan-tuan bersama, tapi Nabi kata ummati, 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 ya Allah, umatku, umatku. Allah kata apa? Man kana fi qalbihi misqala habatin minal iman fa akhriju minan nar. Barang siapa di kalangan umat kamu ada sebesar biji sawi iman, masuk syurga. Yang ada sebesar biji sawi ni masuk syurga semua. Nabi patah balik, sujud lagi. Akhir cerita, bila sujud, irfa' ra'saka, angkat kepala, was'al tu'tah washfa' tu syafa'. Tanya aku bagi syafaat. Nabi kata apa ya kali yang ketiga? Ummati, 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 ya Allah, umatku, umatku. Allah kata man kana fi qalbi misqala zarratin minal iman fa akhriju minan nar. Barang siapa di kalangan umat kamu ada sebesar atom iman, paling kecil lah, masuk syurga. Masuk syurga. Nabi patah balik, tak masuk syurga lagi. Bila sujud lagi, Allah kata angkat kepala, tanya. Nabi ulang, ummati, ummati, sebab ada lagi. Allah kata apa? Kali yang keempat, man kana fi qalbihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa di kalangan umat-umat, maksud daripada Nabi Adam sampai akhir zaman, dalam hati dia ada la ilaha illallah, masuk syurga. Akhirnya daripada umat Nabi Adam sampai umat akhir zaman yang ada la ilaha illallah, masuk syurga semua. Masuk syurga semua. Barulah Nabi tunggu dekat titik sirat. Salim, 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 sejahtera. Kerana apa? Syafaat Nabi SAW. Sebab tu tuan-tuan nak dapat syafaat Nabi dah. Nabi dah tak ada, muka Nabi pun dah tak ada, tuan-tuan. Apa dia? Taraktu fikum amrai. Aku tinggal kamu 2 perkara. Lan tadillu abada, kamu takkan sesat selama-lamanya.
ma tamassaktum bihima, jika kamu pegang kepada keduanya. Apa dia? Kitab Allah wa sunnati Rasulullah, kitab Allah. Nabi dah tak ada, tapi Nabi tinggal mukjizat dua. Pertama, Al-Quran ni. Sebab tu tuan-tuan, sibuk macam mana lepas subuh, jangan baca WhatsApp lagi. Baca Quran dulu. 2 ayat pun jadilah. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulk. Banyak kita ni menjaga Al-Quran. Quran simpan dalam almari, letak bagi elok. Orang kafir pegang, tak boleh. Kamu tak Islam. Dia nak pegang, bagi kat dia supaya dia baca. Tuhan buka hidayah dia. Kita orang Melayu, kamu tak masuk, tak potong lagi, tak potong. Masalah. Bagi kat dia, bagi. Bila nak dapat hidayah? Dah lah tuan-tuan pun tak pandai nak baca Quran. Bagi kat dia, tengok terjemahan, bagi dia baca. Tuhan buka hidayah dia. Kita orang Melayu ni nak jaga Quran, tak perlu jaga. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang menurun Quran, kami yang jaga. Allah jaga Quran. Tuan-tuan jangan susah hati. Tuan-tuan kenapa? Iqra'ul Quran, baca Quran. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Kerana Quran tu akan bagi syafaat ketika kita meninggal esok. Sebab tu tuan-tuan bangun pagi, jangan tengok Facebook dulu, baca Quran. Ada aplikasi. Bismillahirrahmanirrahim, 2 ayat pun jadilah. Kita 50 dah umur kita, ada 60, ada 70 dah. Baca Quran dulu. Lepas subuh dia tengok WhatsApp lagi. Yang paling teruk duk main kartun, main game. Main lagi teruk, baca Quran dulu. Kalau bolehlah, ada di kalangan kita ni orang lelaki, tolonglah hafal 3 surah. Pertama, surah Mul. Dia nak tanya orang perempuan, kakak, makcik, siapa di kalangan kakak dan makcik hafal suratul Mul? Cuba angkat tangan. Makcik seorang lagi. Yang perempuan. 2, 3, 4, ramai tu. Suruh mereka jadi imam lah, tuan. Yang lelaki, siapa hafal surah Mul? Ustaz kita lagi? Ada tak? 2, 3, 4. Perempuan ramai lagi. Tengok, hebat orang perempuan. Kalau boleh hafal surah Mul. Wahiya mani'atun min adabil qabr. Siapa hafal baca, Allah jauh daripada azab kubur. Bagi saya wajib, sebelum tidur, kalau saya jadi imam, mesti saya baca surah Mul. Bagi habis Isya, bagi habis. Supaya apa? Jadi rutin. Mesti baca suratul Mul. Allah jauh daripada azab kubur. Yang kedua apa? Surah Waqi'ah. Okay, nak tanya makcik kakak, siapa hafal surah Waqi'ah? 1. Ramai tu. Angkat tangan. Angkat macam tu lah. Yang lelaki, siapa hafal surah Waqi'ah? 1. Tak boleh angkat, suruh baca ha. Seorang lah. Allahu Akbar. Orang perempuan ramai lagi, hebat dia buat. Yang ketiga apa? Surah Sajdah. 3 ni kalau boleh, be prepared, kena ada. Mul, surah Mul, tak ada Mul, tabah. Surah Waqi'ah, surah Sajdah. Jangan tuan-tuan kata aku nak baca Waqi'ah kerana murah rezeki. Baca kerana Allah, bukan murah rezeki. Baca kerana Allah, Allah murah rezeki. Ikhlas. Kalau tak boleh sangat, sebelum tidur, jangan lupa 3 surah ni tak boleh baca Qul Huwallah. Qul Huwallah jadilah, sebab dia suku Quran. Qul Huwallah, jangan Qul Huwallah, Qul Huwallah. Tak, Qul Huwallahu Ahad. Ni cerita pernah berlaku kan, tuan-tuan nak lena. Ada seorang tu imam dalam kampung tu lah. Dia kata, siapa di kalangan tuan-tuan, aku ada anak perempuan, kalau hafal Quran boleh meminang anak aku. Dalam kampung tu seorang tak hafal Quran, ada 3 anak muda. Kami tak hafal, tapi bolehlah kalau nak meminang tu, boleh tak kami? Dia kata boleh, kalau nak meminang esok pagi datang. Duduk 3 orang. Terus rupanya 3 orang ni bukan hafal Quran, tapi hafalah ayat lazim tu kalau boleh ha. Daripada tak ada langsung, daripada tak ada rotan, akar pun jadi. Kamu nama apa? Dia tanya yang pertama. Menggigil dia. Saya nama Asri. Asri wal asrah. Dia suruh baca wal as. Kawan ni seronok, wal as innal insana lafi khus sampai habis. Yang nombor 2 lagi seronok. Dia kata, aku lagi seronok, aku nama Asri. Kalau dia tanya lagi, mesti wal asri. Rupanya dia tanya juga, nama apa? Saya nama Asri. Awal as, nama Anas. Aku nama Anas. Anas. Qul a'udzu birabbin nas malik. Yang nombor 3 muka pucat.
Tuan-tuan tahu kenapa? Nama Yasin. Dia kata, mampu aku. Dia kata, aku Yasin mana hafal kan? Ayat lazim ingat. Belum Pak Imam tanya, dia angkat tangan dah. Saya nama Yasin, tapi orang kampung panggil Kulhu. Semua tu nak lepas, tuan-tuan. Jadi ingat Quran. Sebab Nabi, tuan-tuan, dia tak tinggal yang lain dah. Quran, mukjizat yang ada sampai sekarang. Tuan-tuan baca Quran. Baca walaupun 2 ayat. Kerana apa? Quran ni syifaun wa rahmah, penawan dan rahmat. Kalaulah tuan-tuan hafal, lagi hebat. Saya nak cerita tuan-tuan, hebat tak hebat depan mata saya. Anak murid saya mati, tuan-tuan, hari Ahad, hari Sabtu baru ni. Umur 16 tahun. Tengok mulia tak mulia. Dia anak murid yang cukup baik. Umur 16 tahun. Saya panggil dia Husam. Nama dia Muhammad Dennis Irfan. Husam, ambil ayat. Bangun pergi ambil ayat. Siap sampai. Ra'i sungguhlah, ya Allah. Cukup baik budak ni. Senyum aja. Saya duduk di rumah. Husam, tolong Ustaz lapak lah. Orang utara. Ustaz lapak. Orang main pizza. 5 minit, 10 minit. Dia ketuk depan pintu. Ustaz, dah siap. Allahu Akbar. Cukup bagus budak ni. Suruhlah apa pun. Husam, lampu tu terpadam. Dah terbakar. Pergi tukar. Terus dia naik. Ambil kursi. Tukar terus. 4 tahun dengan saya. Apa-apa Husam. Baik sungguh, tuan-tuan. Dia accident. Orang hantam daripada belakang. Dia tak pakai helmet. Jatuh pecah kepala. 6 hari koma. Hari yang ke-6 meninggal dunia. Bila meninggal dunia, tuan-tuan, dalam dada dia ada 10 juzuk Al-Quran. Dibawa balik, tuan-tuan, sampai semua orang tanya, ayah, wangi lah, harum jasad dia. Turun daripada van tu, wangi, harumnya, ya Allah, siapa pakai minyak wangi ni, wangi sangat ni, harum jasad dia. Baru 10 juzuk Al-Quran. Bila letak, tuan-tuan, senyum wajahnya, pecahnya kepala ni, dijahit. Saya tengok, saya sebab. Saya balik, kemudian balik, saya datang, saya buat tahlil. Ketika baca tahlil dalam keadaan panas, tuan-tuan, bukti depan mata saya. Tengah duk baca ni, Allahumma ghfir lahu warhamhu. Tiba-tiba datang mendung ni. Angin punya kuat. Bongkok bergoyang. Terangkat bumbung. Tengah duk baca Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu'anhu wa akrim nuzulahu. Habis doa tu, terus panas semula. Saya kata, ya Allah, miracle apa ni? Dahsyat apa ni? Kedahsyatan apa ni? Dah habis semua, tuan-tuan. Ketika mandi, saya tengok. Saya pun cium. Saya tengok ayah dia. Nazri, saya kata, anak ni anak syurga. Saya cium dia, tak bau mayat, saya kata. Bau wangi, saya kata. Menangis bapak dia. Kemudian angkat, tuan-tuan. Ketika angkat, dimudahkan. Orang punya ramai dekat rumah dia. Yang paling dahsyat, ketika solat jenazah penuh masjid. Bukan dipanggil, tapi Tuhan buka hati manusia untuk datang. Penuh masjid. Saya jadi imam. Ketika jadi imam dah habis, saya kata, tuan-tuan, hari ni ramai orang solat jenazah kepada hamba Allah ini. Dia bukan ulama hebat. Dia bukan seorang yang tersohor. Dia anak murid saya. Di dalam dadanya ada 10 juzuk Al-Quran. Namanya Muhammad Irfan, Dennis Irfan. Bersaksilah dia. Dia ini seorang pelajar yang sangat menghormat guru. Jumpa ya cium tangan, tuan-tuan. Jumpa ya ustaz, patah balik cium lagi. Mana ada anak murid macam tu, tuan-tuan. Ni cium biasalah. Ustaz, apa boleh bantu? Allahu Akbar. Ra'i sungguh 4 tahun, tuan-tuan. Kita anak kita pergi ambil, patah balik suruh pergi ambil, tak ambil dah. Ni macam mana ni khidmat ni? Allahu Akbar. Saya kata, tuan-tuan, sesungguhnya saya bersaksi bahawa dia ini anak yang soleh, beruntung ibu dan ayahnya. Inilah ahli syurga. Menangis dalam masjid. Menangis dalam masjid. Umurnya 16 tahun. Ketika solat tu penuh masjid. Datang mana pun tak tahu. Bukan dibayar. Ketika nak dikebumi ke jenazah dia atas kubur tu penuh. Penuh ni, tuan-tuan. Kawan-kawan dia, cikgu-cikgu semua datang. Oh, yang dulu yang sekolah rendah, sekolah menengah, datang penuh. Saya kata, ya Allah, miracle sungguh kerana Al-Quran. Sebab tu abang, Quran apa ada dalam dada kita? Kalau ayat lazim pun tak ingat, baca pun teruk. Walaqad khalaqnal, tu merasa syurga ni, syurga. Bang, buat perubahan. Maulud tak? Nabi dah tinggal 2 aja. Quran dengan sunnah Nabi SAW.
Quran tolong baca. Jangan jaga, tak perlu jaga. Boh dalam almari. Allah dah jaga dah. Ni kita duk calut nak jaga Quran. Letak simpan elok, aneh-aneh makan. Jaga dalam hati. Saya nak kata satu. Ada seorang wali Allah. Tuan-tuan, pukul 10 pagi dia orang telefon, "Ustaz, boleh tak datang rumah saya?" Kata, "Kenapa?" "Mandikan jenazah ni." Saya pun pergilah. Pergi tuan-tuan, Indonesia mati, pakai serban, pakai jubah. Saya tengok-tengok, ya Allah, macam mana ni? "Ustaz, kami tak ada orang Pak Ustaz, tolong mandi Pak Ustaz. Uruskan jenazah suami saya." Saya kata, "Tak ada pasport apa?" "Tak ada Ustaz, kami pendatang apa ni? Pendatang asing lah, pendatang imigran, pendatang tanpa izin." Jadi saya pun panggil 2-3 orang lagi mandi. Ketika dah siap mandi tuan-tuan, letak jenazah untuk kapan. Penuh ni air ni dekat muka. Saya pun ambil tisu lap. Saya ingat mungkin tak sempat tadi lap. Dah habis lap tuan-tuan, tiba-tiba keluar lagi. Rupa-rupanya bukan air daripada mandian, air peluh. Orang yang mati dalam keadaan husnul khatimah, di antaranya berpeluh wajahnya. Berpeluh wajahnya, senyum wajahnya. Allah mudahkan kendalian jenazah. Berpeluh ni, saya lap berpeluh. Lap peluh. Saya pun tengok Bilal tu. "Pakcik, ini bukan biasa ni, luar biasa." Dia kata, "Ni peluh Ustaz." Saya pun dah siap panggil. "Kak, nak cium boleh?" Tuan-tuan, isteri nak cium suami boleh. Ada orang kata tak boleh. Kerana apa? Batal wuduk mayat batal pilah wuduk, sebab dia tak ada solat lah dalam kubur. Kita yang batal, yang cium tu batal. Dia tak batal apa dah. Dia tak batal wuduk, nanti masuk dalam kubur. Bukan dia nak solat, tak ada solat dah dalam kubur, tak ada Quran dah dalam kubur. Jadi dia cium semua. Saya pun tengok, macam mana nak bawa jenazah ni, tak ada orang. Tiba-tiba datang van tu balik daripada market pasar. "Ustaz, kenapa ramai di rumah Bong Man?" "Bong Man dah tak ada." "Tak apa Ustaz, angkat jenazah dia masuk van saya." Lalu dia reba jenazah dia. Allah mudahkan. Sampai dekat kubur, sampai dekat masjid, kami solat 5 orang je. Kemudian masuk ke bumi. Dah habis ke bumi, saya tengok, ya Allah, Allah mudahkan Bong Man ini. Mati pakai serban, dalam keadaan pakai jubah, bawa balik solat subuh. Saya pun jumpa kakak ni. Saya nak tanyalah, apa amalan Bong Man? Wajah berseri berpeluh. Dia pergi dekat kereta buruk. Dia keluarkan satu naskah Quran. Quran itu dah nak hancur, dijahit dengan tali tangsi, tali yang kita mengail tu, dijahit. Bong Man baca Quran ini daripada muda kahwin dengan saya sampai hancur. Dia baca Quran sampai hancur. Kita Quran hancur dimakan anai-anai. Hancur Quran tu, dijahit semula. Allahu Akbar. Saya kata, Masya Allah, ni Quran yang dia baca. Ya Ustaz, setiap hari dia baca ini Ustaz. Hampir hancur Ustaz, dijahit semula. Dia buka dalam Quran, buka-buka, tengok-tengok ada satu kertas. Yang ni Bong Man selalu baca sebelum tidur. Dia tengok-tengok, Allahumma aslamtu nafsi ilaika wa wajjahtu wajhi ilaika wa fawwaztu amri ilaika la malja'a wa la manja minka illa ilaika. Allahumma amantu bi kitabika alladhi anzalta wa nabiyyika alladhi arsalta. Saya pun balik, saya cari, saya tangkap gambar. Rupa-rupanya dalam Sahih Bukhari kata apa? Sesiapa yang membaca doa itu, Nabi baca, kalau dia mati pada esok pagi, mati fitrah, tak ada dosa. Tuan-tuan pernah dengar tak doa ni? Doa yang Nabi baca, Allahumma aslamtu nafsi ilaika wa wajjahtu wajhi ilaika wa fawwaztu amri ilaika la malja'a wa la manja minka illa ilaika. Allahumma amantu bi kitabika alladhi anzalta wa nabiyyika alladhi arsalta. Tengok dalam Sahih Bukhari. Dalam Facebook saya pun ada. Doa ni Nabi baca sebelum tidur. Mati fitrah, dia baca sebelum tidur tiap-tiap malam. Saya kata, apa lagi amalan? Dia tanam sayur Ustaz. Orang datang beli sayur, dia ikat sayur, dia bagi. Orang bagi duit, tak payah. Makan, baca bismillah, aku dapat pahala. Masya Allah, sedekah dia banyak. Ni, dia tanam sayur, orang beli, dia bagi free. Kita datang masjid, duit pun tak bawa, tabung lalu, tengok saja, senyum ya. Sedekah Ustaz, sedekah je. Bubuh dalam tabung masjid tu, kan? Ni sedekah dia, Masya Allah. Saya tengok mati dah Ustaz. Baru dia cerita, dia mati lepas solat subuh Ustaz.
Jatuh atas riba saya riba. Dia pandang ke langit ustaz. Dia sebut Allah. Dia mati dengan keadaan serban dan jubah. Dalam wuduk dengan kalimah Allah ustaz. Bung Man. Orang Indonesia. Kerana apa? Quran. Sebab tu tuan-tuan Quran baca. Kita sambut maulud Nabi. Nabi dah tak ada dah. Tuan-tuan nak cari muka Nabi tak ada. Quran Nabi tinggal. Baca tuan-tuan. Ini mukjizat. Yang kedua apa? Sunnah Nabi SAW. Islam ni hebat disebut way of life. Hebat tak hebat? Nabi SAW ajar kita tak ada dalam agama yang lain. Daripada lalat masuk. Mana ada agama yang ajar macam ni? Daripada lalat masuk, diajar oleh Nabi sampai kita keluar daripada tandas. Hebat tak? Tonton tengok Nabi. Daripada lalat masuk, macam mana nak buat? Bila jatuh lalat dubab, tekan aja, minum air tersebut. Kerana sebelah daripada sayap lalat itu racun, sebelah lagi ialah penawar. Tengok, diajar oleh Nabi. Mana ada agama macam ni? Sampai keluar daripada tandas, sampai berjima ada, semua ada. Tuan-tuan tanya tak? Tanya apa? Apa yang tak ada? Dan tuan-tuan, Nabi SAW ni kalau tuan-tuan tengok, innama bu'istu li utammima makarimal akhlak. Diutuskan aku untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Mulia macam mana? Nabi ni dicerita peribadi dia satu persatu oleh Imam At-Tirmizi dalam Syama'il Muhammadiyah. Dihurai oleh Al-Bajuri dalam Mawaqid Al-Laduniyah. Dihurai. Dia cerita satu-satu. Tangan Nabi macam mana? Ada orang cerita kita macam tu. Tangan Nabi macam mana? Bentuk dada Nabi, bulu dada tang mana? Rambut Nabi macam mana? Mata Nabi. Semua dicerita oleh Syama'il Muhammadiyah. Dihurai tuan-tuan oleh Al-Bajuri. Hebat. Mana ada orang macam ni? Dan tak ada dalam dunia orang yang mati disambut hari birthday. Ada tak? Mao Zedong mati disebut hari kematian. Tengku Abdul Rahman mati disebut hari kematian. Nabi Muhammad mati disebut hari kelahiran. Pelik tak tuan-tuan? Orang yang mati kita sambut hari kelahiran. Kan? Hari kelahiran Nabi. Kenapa ingat? Kenapa tak sebut hari kematian Nabi? Mana ada? Mana ada manusia macam ni? Sebab hebatnya Nabi SAW. Sebab tu tuan-tuan, sunnah Nabi, Nabi tinggal ikut aja. Macam mana? Nabi tinggal Quran, Nabi tinggal sunnah, tapi Nabi tinggal satu lagi. Apa dia tuan-tuan? Man salla alayya wahidatan. Siapa selawat dekat Nabi sekali, sallallahu biha ashran. Allah selawat dekat dia 10. Jadi kalau tuan-tuan sayang Nabi, selawat dekat Nabi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sampai selawat Ibrahimiyah. Fil alamina innaka hamidul majid. Selawat dekat Nabi, Allah selawat 10. Ataupun Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Boleh juga. Ataupun Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Boleh juga. Ataupun Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Boleh juga. Ataupun Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Boleh juga. Ataupun Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Boleh juga. Ataupun Allahumma salli ala Muhammad. Boleh juga. Muhammad tak ada. Jangan tuan-tuan Muhammad tak ada. Paling ringkas pun Allahumma salli ala Muhammad. Siapa selawat dekat Nabi sekali, Allah selawat dekat dia 10. Dalam riwayat yang lain, man salla alayya ashran. Siapa selawat dekat Nabi 10, sallallahu biha mi'atan. Allah selawat dekat dia 100. Man salla alayya mi'atan. Siapa selawat dekat Nabi 100, sallallahu biha alfan. Allah selawat dekat dia 1000. Man salla alayya alfan. Siapa selawat dekat Nabi 1000 kali, haramallah jasaduhu ala nar. Allah haram jasad dah daripada api neraka. Bang, Quran tuan-tuan baca, Nabi dah tak ada, selawat banyak-banyak. Sambil duduk dengar saya ceramah ni, hati main lah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Main. Ingat, benda yang kita duk sebut selalu, mati boleh sebut. Tapi kalau tak biasa, dia takkan boleh sebut. Seorang muazzin kampung saya, muazzin tuan-tuan, dia duduk kat masjid ni. Saya kata, pakcik, selalu masjid, aku kalau aku tak datang masjid, dia kata, tak main masjid, aku tak boleh duduk. Saya kata, pasal apa? Tak jumpa kawan-kawan, rindu. Tuan-tuan datang masjid ni kenapa? Yang lama-lama kan dah pencin. Tak jumpa kawan, tak boleh duduk, betul tak? Rindu. Dia kata, aku rindu, dia kata. Dan dia muazzin surau. Tak pernah miss. Azan tak sedap pun. Allah Akbar, Allah
Akbar. Macam motor apa? GP tak sedap, tapi tak pernah miss azan. Ingat, muazzin hebatnya di padang mahsyar, Allah panjangkan tengkoknya esok, dia akan dapat melihat Allah lebih awal daripada kita. Muazzin untung, muazzin untung, sebab tu berebutlah jadi muazzin. Tapi bagi seorang sedap sikitlah, jangan ini azan pun, tapi dia begitulah. Bila dia azan memang tak sedap, tapi dia selalu azan. Dia datang awal, orang tak datang lagi, masuk waktu dia azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Yang beritahu ila solat, ala salat, macam Formula 1. Dia memang azan macam tu. Satu hari tuan-tuan, dia datang subuh, dia bawa motor, basikal. Dia akan lawan arus, sebab basikal dia tak ada lampu. Jadi bila kereta macam ni, dia akan lawan lah. Kereta tu hentam dia tuan-tuan, jatuh dalam longkang 10 kaki dalam. Jatuh daripada subuh sampai pukul 10 pagi, tak sedar. Orang duk tunggu, pakcik ni tak azan pun. Mereka rindu pula kan, tak datang ni, terlalu mesti datang. Pukul 10 tak sedar lagi, 10 lebih sikit dia sedar. Allah, duk bagi macam tu, dia dengar, pukul 10 lebih ni siapa duk azan dalam longkang ni? Rupanya dia tuan-tuan patah tangan, patah paha. Mereka tengok-tengok, ya Allah, daripada subuh pukul 10. Mereka angkat, pergi hospital. Doktor kata apa? Pakcik, kita kena bubuh besi. Dia kata apa? Tak payah doktor. Kenapa pakcik? Nanti berat, dia orang usung saya dalam kubur, dia kata. Tak payahlah, saya nak mati dah, dia kata. Bawa balik. Tak, pakcik tak mati. Tak, dia kata, tak payah bubuh lah, berat aja. Saya nak mati dah, bawa balik, dia kata. Dia minta ke doktor, jadi dia orang ikat, dia kata nak berubat kampung. Bawa balik. Sampai di rumah, dia kata apa kat anak dia? Pergi panggil, dia kata lepas Isya, orang surau datang. Kami pergi ya. Duduk. Assalamualaikum. Dia berucap, masih duduk tidur ni. Assalamualaikum, tolong baca Yasin kat saya. Kami pun baca lah. Sampai separuh Yasin, dia panggil ayah saya. Ustaz, mari. Ayah saya duduk, bisik kat telinga. Dia kata nak buat apa? Bisik, la ilaha illallah. Ayah saya pun pilih, la ilaha illallah. Dia pun sebut la ilaha illallah. Mati tuan-tuan, mati dengan kalimah itu. Masa hidup kalimah Allah dia sebut, dia mati dengan kalimah tu. Kalau kita hidup tak pernah sebut kalimah Allah, mati boleh sebut tak? Tak ada harapan bang, tak ada harapan. Dia azan dengan kalimah Allah, dia mati dengan kalimah Allah, mati tuan-tuan. Masya Allah, dia meninggal dengan kalimah la ilaha illallah. Itu bukti dah. Sebab tu saya 52 lah tuan-tuan. Bagi saya mesti wajib aku kena selawat 1000 kali sebelum aku tidur. Wajib bagi saya. Kalau tuan-tuan yang 50 tak buat lagi, bila bang nak buat? Bila nak buat bang? Bila nak buat bang? Saya wajib bagi saya. Mesti 1000 kali. Masuk ya, kalau tak cukup jangan tidur lagi. Mesti clear. Mesti clear. Allahumma salli ala. Dan satu riwayat kata, siapa yang selawat sehari 1000 kali, bertemu bahunya dengan bahu Nabi untuk masuk dalam pintu syurga. Bang, kabut peluang ni bang, sambut maulud Nabi tapi tak buat lagi, tak tahulah tuan-tuan motivasi apa lagi saya nak bagi kat tuan-tuan. Kita kena buat bang. Wa tazawwadu fa inna khairuz zadi taqwa. Berbekallah, sebaik-baik bekal takwa. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk uji kamu siapa lebih baik amalannya. Kita buat amalan banyak-banyak. Nak kira masuk syurga itu kerja Allah. Buat aja. Kan Quran baca dah, alhamdulillah, selawat dah. Jangan lupa zikrullah, zikir-zikir banyak-banyak. La ilaha illallah. Buatlah. Ni sambil tuan-tuan duduk dengar ni kan. La ilaha illallah, main-main. Bagi biasa. Kita harap esok kita nak mati, kalimah lain tak ada dah. La ilaha illallah. Bila duk buat, kalimah tu akan datang. Tuan-tuan tak percaya, tuan-tuan aksiden, tuan-tuan sebut apa? Wah, Allahu Akbar. Ataupun khuancak, haram jadah, macam-macam keluar kan. Itu kalimah yang biasa. Tapi Allahu Akbar, la haula wala, itu dah biasa sebut. Dah biasa sebut, dia akan keluar yang biasa sebut. Kita harap yang tu tuan-tuan boleh dapat kalimah tu. Saya dulu duk ikut tarikat tuan-tuan. Tarikat ni
tak wajib bagi tuan-tuan, tapi jalan dia untuk kita kenal Allah. Kita ikut, ada seorang syekh ni, dia tulis kat saya alif lam lam ha dalam marker pen warna putih, dalam kertas warna hitam. Dia kata, tengok, dia kata, syuf, tengok. Saya pun tengok 20 saat, 30 saat, 40, 1 saat, satu minit. Dah tengok, angkat, dia kata, angkat tuan-tuan. Setiap yang kita tengok semua kalimah Allah. Dia kata sebut la ilaha illallah, la ilaha illallah ghasalain. Ni mengaji tarikat lah kan. Dia tulis tu kalimah putih tu, dia tengok satu minit, angkat, jangan kejip, nampak kalimah Allah, kemudian la ilaha, nak lahirkan dalam hati kita kalimah Allah. Bang, ya ayyuhalladzina amanu zkurullah zikran katsira, kan, wahai orang beriman, zikir kepada Allah, zikir yang banyak. Bukan kualiti, zikir yang banyak. Allah kata zikir banyak, zikir apa pun, la ilaha illallah, biar bagi banyak, subhanallah, 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 la ilaha illallah, bagi banyak. Sebab tu disebut dalam paling tepat kita zikir apa? Aqrabu ma yakunu 'abdun 'inda rabbi fa huwa sajidun. Paling hampir aku dengan hamba masa sujud, dia kata. Paling hebat masa sujud, doa mustajab. Fa'aksiru minad du'a, banyakkan doa. Masa sujud tu, Allah, Allah, Allah. Hati mainlah, ya Allah ampun dosaku, ya Allah ampun dosaku. Masa sujud, fa'aksiru minad du'a, banyakkan doa. Ala bi zikrillah tatma'innul qulub, ketahuilah zikir pada Allah dilembutkan hati. Tuan-tuan nak lembut hati, zikir. La ilaha illallah jangan tinggal. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad jangan tinggal. Lagi apa tuan-tuan? Subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi. Tuan-tuan imam tadi sebutkan, kita baca. Tu ayat yang dibaca tu tuan-tuan, memang ayat yang Nabi selalu baca lepas solat. Ayat yang dibaca oleh tuan imam tadi, kan? Tuan-tuan, kita baca tu, semua tu dibaca oleh Nabi SAW. Kalau tuan-tuan pergi Mekah, dia gantung, dia suruh baca seorang-seorang. Kita kalau suruh baca seorang-seorang, taubat tak baca, balik macam tu lah, kan? Itu semua zikir-zikir yang diamalkan oleh Nabi SAW. Baca qul huwallah, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, kemudian ada doa-doa dia, kan? Sebab apa? Jadi rutin biasa. Sebab tu tuan-tuan, Nabi tinggal Quran, sunnah Nabi, kita banyakkan zikrullah. Dan satu lagi yang terakhir, jangan lupa dalam hidup kita ni, Nabi suka sangat sedekah. Sedekah, bagi banyak-banyak, kan? Semua ni kita akan tinggal, rumah kita tinggal, tak ada kita bawa, tuan-tuan. Orang paling kaya di Dubai, rumah dia daripada emas, katil dia atas emas, katil, kereta emas, kapal terbang emas. Dia mati 2 batu atas, 2 batu ya. Kita ada emas apa? Tak ada apa pun. Kalau kita tak ada apa, bang, sedekahlah banyak-banyak. Dan alhamdulillah, saya tengok kan, orang yang banyak sedekah ni Allah murah rezeki. Murah rezeki sungguh. Momen untuk sedekah sumbangan. Okey. Sementara kita sebut tu, saya lancarkan tuan-tuan, mari kita lancarkan sumbangan tabung pembinaan Dewan Makan Dapur Masjid Qaryah Taman Bandar Senawang. Siapa yang tak bawa boleh QR online pun boleh lah. Ni pakai online tuan-tuan, tu pakai yang tuan-tuan transfer ya pagi-pagi Quran baca, jangan tinggal sedekah pagi-pagi, sikit tanda ingat, banyak tanda ada. Kan saya online sekarang ni, duduk pagi-pagi tu Quran baca dah, sedekah RM2. Saya ingat ada seorang hamba Allah ni, setiap hari RM1 je, setiap hari masuk RM1 daripada public bank. Saya pun tak tahu orang mana, bagus sungguh, setiap hari RM1. Saya pun heran, siapa lah ni daripada public bank ni, duk cari. Rupanya orang Negeri Sembilan. Negeri Sembilan, tak tahulah orang mana, tapi orang Negeri Sembilan. RM1, tuan-tuan. Allah. Tapi istiqamah. Berapa tahun dah? 10 tahun dah sekolah saya. 10 tahun dah. Kita kali tengok, mari kita kira. Kalau sehari RM1, kan, Allah Akbar, dijamin surga tak? Sehari RM1, setahun ada 365 hari. Betul tak? RM365 kali 10 tahun, 3,650 dah dia telah menyumbang. Alhamdulillah, 10 tahun dah sekolah saya, tak pernah miss setiap hari. RM1. Orang Negeri Sembilan, bagus tu orang Negeri Sembilan ni. Tapi banyak yang kedekut juga. Jadi insyaAllah tuan-tuan, dalam masa yang terakhir ini, saya nak tutuplah majlis kita, kan. Dia tak boleh panjang-panjang sebab COVID.
Panjang ke pendek bayar sama ya. Semoga ada manfaat tuan-tuan pada malam ini. Saya cukup seronok tuan-tuan boleh datang Sarawak. Masjid ni tak pernah datang kan? Dulu surau alhamdulillah masjid ni seronok. Aircon pun ada. Baguslah tuan-tuan. Panggil pula lah insya-Allah. Bagi ramai yang datang, tapi yang datang pun kebanyakan bukan orang sini tuan-tuan, bukan khairah sini. Buat sekali lagi supaya datang orang sini. Bulan Januari? Apa kira bulan Januari? Masya-Allah. Bulan 1 saya datang pula. Kalau umur panjang lah. Mana tahu Tuhan ambil nyawa saya 52 orang, kawan saya 36 orang. 6 meninggal lah. Tahun ni 6, yang ke-6. 3 orang. Seorang ni lemah jantung mati. Yang ni buah pinggang. Yang ni apa nama? Allahumma salli sama aksiden. Yang 3 orang ni keji manis. 6 orang mati. Yang 30 orang lagi teruk kena kencing. Ni lagi teruk tuan-tuan. Allahu akbar. Jadi kita kena prepare lah tuan-tuan. Hidup ni tentulah. Jadi insya-Allah sebelum tuan-tuan balik, ala orang makcik tu telefon saya, dia kata, "Ustaz bawa tak gel yang sakit lutut tu?" Saya pun bawa lah. Ada makcik tu. Dia datang tak? Daripada mana tu? Telefon, "Ustaz, bawa tak?" Saya bawa lah gel tu yang sakit lutut, bagus tuan-tuan. Dia beli 4 tahun dulu di surau bawah tu. Tu. Dia kata, "Ustaz, bawa Ustaz, saya nak beli." Jadi saya bawa lah gel tu untuk bantu sekolah saya. Saya duk wawal pada tuan-tuan buatlah program datang ke sekolah saya. Datang. Sebab apa? Sekolah saya ada kafe, ada kolam renang, ada chalet, ada gelanggang badminton seluas ini. 4 gelanggang badminton, ada futsal, gelanggang volleyball, ada kuda 5 ekor. Ada macam-macam lah. Pergilah tengok. 8 ekar. Orang Selangor selalu buat program. Pergi tidur sana, tidur sehari ke, 2 hari 1 malam ke, ketika saya ada. Jadi saya akan buat kuliah lah, kuliah maghrib ke, kuliah Aisyah ke. Jadi tuan-tuan boleh buat program dalam tu. Alhamdulillah, boleh tidur 300 orang, ada chalet, kolam renang pun ada, boleh berenang dalam tu. Ada kafe pun ada, kafe. Jadi tuan-tuan bolehlah makan situ, nak masak situ, semua ada. Bukan cak ayamnya. Tuan-tuan pergi tengok. Orang derma, ada yang orang beli produk saya lah. Saya tak suka kutip derma, jadi saya jual produk tu lah. Jadi alhamdulillah sekarang ni dengan tanah, dengan bangunan yang ada 8 juta. 8 juta dah tuan-tuan. Dan saya buka satu lagi Mahat Tafiz lil banat. Jadi tuan-tuan boleh pergi tengok lah, pergilah tengok. Sekarang ni menjadi tempat tumpuan tuan-tuan. Orang Selangor datang, orang Kelantan datang, duduk sana. Pergilah insya-Allah. Berapa kali dah berbual orang Negeri Sembilan tak datang lagi. Nama dia Pak Si, Pusat Kecemerlangan HP. Ada seorang pakcik yang datang. Saya ingat dia tuan-tuan, pakcik ni. Sebab apa? Dia pergi umrah dengan saya. Ada cerita dia kecil lah. Besar mana tahu pakcik tu? Besar, kecil sungguh. Bini dia besar. Orang Negeri Sembilan tu. Dia bagi tahu, kau pegang ken den ni kuat-kuat, jangan kau lopas. Dia kata kalau kau lopas susah den. Saya ingat pakcik ni. Bini dia besar, jalan macam penguin, pegang kain ihram tu, pergi umrah dengan saya. Bila dia jalan, dia laju, bini dia tarik. Laju, tarik, terlucut. Dia duduk jalan lagi, apa kono sojud apa bawah apa, macam tak ada. Saya ingat pakcik ni ada orang Negeri Sembilan. Dia pergi umrah dengan saya. Aduh. Kelakar betul. Jadi insya-Allah pergilah tuan-tuan ke sekolah saya, alu-alukan. Orang perempuan pun boleh duduk, keluarga ada chalet. Chalet satu-satu tu boleh duduk 3 orang, 4 orang insya-Allah. Jadi ada produk saya tu boleh beli tuan-tuan. Satu lagi bird nest untuk collagen, untuk muka berseri-seri ke, nak minum boleh dapatkan di luar sana lah. Jadi terima kasih banyak-banyak. Sofa gel tu harga RM30. Jelly tu makan sekali lah, minum sekali, harga RM7. InsyaAllah kita jumpa lagi. Semoga ada manfaat. Kita doa sikit insyaAllah.
اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن ساداتنا أصحاب رسول الله أجمعين. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم نوّر قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل واجعلنا من عبادك الصالحين. اللهم ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء الخضاء والشماتة الأعداء. اللهم يا دافع البلاء يا الله، يا دافع البلاء يا رحمن، يا دافع البلاء يا رحيم، ادفع عنا الغلاء والبلاء والوباء والفحشاء والمنكر والسيوف المختلفة وشدائد والمحان ما ظهر منها وما بطن في بلدنا هذا خاصة وفي بلدان المسلمين عامة، إنك على ما تشاء القدير. اللهم إنا نعوذ من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. Alhamdulillahirrabbilalamin. Cakap itulah saja program malam ni. 2 rangkap pantun. Pergi ke Dubai membeli meruku. Kakak di belakang bye-bye. Abang semua, I love you. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.